Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين. فأما بعد. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah yang mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita segala nikmat dalam kehidupan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kamu cuba mengira nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, nescaya pastilah tidak mampu kamu menghitungnya. Kerana banyaknya nikmat Allah yang apa kita kecapi, kita miliki, kita nikmati pada hari ini, semuanya tidak lain datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah kerana diberi peluang untuk berada dalam bulan-bulan yang mulia, iaitulah bulan haram. Sekarang ini kita di penghujung bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah termasuk di antara bulan-bulan haram. Kemudian kita menuju kepada bulan Muharram, juga bulan haram. Ya, yang mana bulan haram ini ada 4 bulan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Jadi bulan haram ini dikhususkan 4 bulan berbanding 12 bulan. 4 bulan daripada 12 bulan itu kerana ada kemuliaan dan keistimewaannya yang tersendiri. Jadi digalakkan untuk kita banyakkan beramal pada bulan ini, insya-Allah digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada bulan Muharram biasanya kita menyambut kedatangan tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah. Jadi hari ini kebetulan kita beberapa hari lagi nak menyambut kedatangan tahun baru hijrah. Jadi saya nak bacakan satu hadis berkaitan dengan niat, yang juga hadis ini juga menceritakan berkaitan dengan perkara di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah
kerana dunia yang akan diperolehinya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ni merupakan hadis yang masyhur dan muka hadis yang penting, sehingga kan para ulama ataupun dalam kitab tersebut Imam Abu Daud menyatakan hadis ini merupakan separuh daripada Islam, 1/2 daripada Islam. Kerana Islam itu terkandung padanya perkara yang zahir, iaitulah amalan, dan perkara yang batin, iaitulah niat. Maknanya penting hadis ni kerana berkaitan dengan perkara yang batin. Manakala Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i menyatakan di dalam hadis ini tentang niat ini adanya 1/3 ilmu. Kerana apa? Kerana seseorang itu mestilah melakukan sesuatu sama ada dengan hatinya, kemudian dengan lidahnya, dan kemudian anggota tubuh badannya. Jadi salah satu daripada komponen yang penting dalam usaha seseorang itu adalah niat, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi sebab itulah banyak ulama-ulama yang meletakkan, ulama hadis yang meletakkan hadis niat ini hadis yang pertama dalam kitab mereka, dan Al-Imam Nawawi meletakkan hadis niat ini hadis pertama dalam ketiga kitabnya, iaitu dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar, dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis 40 Al-Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang Nabi sabdakan berkaitan dengan niat ini? Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Jadi kita nak melakukan suatu amalan, pastilah kita berniat untuk melakukannya, barulah kita buat. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, maknanya kita buat tu tak sengaja. Sedang dalam keadaan tak sengaja ni pun ada hukum berbeza dengan sengaja. Kalau orang tu membunuh seseorang, dia ada 3 keadaan. Sama ada dia membunuh itu dengan sengaja, atau membunuh dengan tidak sengaja, ataupun membunuh menyerupai sengaja. Jadi mana ketiga-tiga keadaan ini hukumannya berbeza. Walaupun perbuatannya sama. Itu yang dimaksudkan setiap amalan itu berdasarkan dengan niat. Dan niat ini jugalah yang membezakan antara perkara adat dan juga perkara ibadat. Kita ni melakukan banyak ibadah dalam kehidupan kita. Sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum. Apa tu ibadah yang khusus? Ibadah yang khusus ialah ibadah yang mana ada cara-cara, rukun-rukun dan syaratnya yang tersendiri. Walaupun dia termasuk perkara-perkara yang sunat. Maknanya ibadah yang khusus ini adalah ibadah yang wajib, juga termasuk ibadah yang sunat, contohnya solat. Kita nak solat fardu tu pastilah ada rukun dan syaratnya. Solat sunat pun sama juga, walaupun kategori solat tu sunat, tetapi tetap ada cara dan kaedah melaksanakannya. Kalau kita tidak sempurna rukun, tak sempurna syarat, maka solat itu tidak sah, sekalipun solat sunat. Kita nak solat sunat 2 rakaat, tapi rakaat terakhir tu kita rukuk 3 kali. Ataupun kita sujud 5 kali. Kita katakan lagi banyak sujud, lagi bagus. Jadi kita sujud 5 kali, lebih daripada orang lain sujud 2 kali. Ketika sujud yang terakhir, adakah sah solat kita? Tidak sah. Walaupun hukumnya sunat. Kita solat tu sunat, tapi kena memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Itu maksud ibadah yang khusus. Ada ibadah yang sifatnya umum. Contohnya, perkara-perkara yang tidak ada syarat-syarat yang tertentu. Kita pergi bekerja, niat kerana Allah, maka dikira pahala ibadah. Kita pergi berjalan, kita naik kenderaan, kita keluar rumah, kita pakai kasut, kita melihat cermin, masuk bilik air, itu semua perkara-perkara yang harus, yang mana apabila kita niatkan kerana Allah, maka dikira perbuatan itu sebagai ibadah. Jadi walaupun perbuatan itu adat kebiasaan kita, tetapi apabila diniatkan kerana Allah, maka perbuatan itu dikira sebagai ibadah. Dan kalau kita niatkan perkara itu perkara yang wajib, contohnya mandi wajib. Mandi itu sama je macam mandi kita yang biasa. Adat kita bangun tidur, kita mandi dulu, barulah kita solat, kita pergi kerja dan sebagainya. Jadi adat kebiasaan kita mandi, tapi ada ketikanya mandi yang biasa itu menjadi wajib ketika kita berjunub. Apa membezakan mandi biasa kita dengan mandi wajib? Yang membezakan adalah
niat. Padahal mandinya sama. Apa membezakan mandi biasa tu dengan mandi yang sunat? Hari Jumaat kita mandi sunat sebelum kita pergi ke masjid untuk melaksanakan solat Jumaat. Pada hari raya Aidul Fitri, Aidil Adha, sebelum kita berangkat menuju ke masjid solat hari raya, sunat kita mandi. Jadi mandi itu adat biasa, kita pagi-pagi bangun mandi. Tetapi bila kita niatkan sunat pada pagi Jumaat, maka kita dapat pahala sunat. Jadi adat yang membezakan antara adat dan ibadah itu adalah niat. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kalau saya nak jadikan seluruh pekerjaan saya, perbuatan saya, walaupun bukanlah duduk dalam masjid, solat ke, puasa dan sebagainya, dikira ibadah, bagaimana? Adakah kena setiap kali nak keluar rumah, sahaja aku keluar rumah kerana Allah Ta'ala, sahaja aku bawa kereta kerana Allah, kerja kerana Allah? Tuan-tuan dalam hati Allah, antara tips yang ulama' bagi, kita nak memastikan ibadah kita itu diberikan, diterima sebagai ibadah, banyakkan membaca Bismillah ketika memulakan sesuatu pekerjaan. Kerana perbuatan Bismillah, kita mengucapkan nama Allah ketika memulakan perbuatan itu, mengikat perbuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bawa kenderaan, kita start enjin, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan itu mengikat dia dengan Allah dan ia dikira sebagai ibadah. Tak ada orang nak buat maksiat baca Bismillah, kan? Kalau baca Bismillah tu pelik lah, kan? Jadi biasanya perkara harus yang kita buat dengan niat yang baik, maka mestilah kerana Allah dan ia akan dikira sebagai ibadah. Sebab tu pentingnya ibadah, pentingnya niat dalam setiap perkara yang kita lakukan. Bila diniatkan kerana Allah, maka perkara itu akan menjadi ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah. Rugilah orang beriman kalau setiap perbuatan itu tidak mendapatkan pahala. Sedangkan Allah menjanjikan pahala bagi setiap perkara yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, itu yang disebut oleh Nabi, sesungguhnya setiap amalan itu adalah berdasarkan dengan niat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap sesuatu amalan itu diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kan, kita sembahyang, kita solat, jadi kita niat solat itu kerana Allah. Kan, solat itu solat apa? Ditentukan solatnya apa? Kerana Allah SWT, maka Allah berikan berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Dan ini juga membuktikan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita boleh kata ini bukti adilnya Allah? Kerana Allah menilai sesuatu bukanlah semata-mata dari segi luaran sahaja. Bukanlah semata-mata dari segi fizikal, zahirnya sahaja. Tetapi Allah menilai sesuatu itu juga dari segi dalamannya. Sebab tu Nabi sebut, indallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, kepada jasad kamu, fizikal kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Maknanya di samping kita kena pastikan perbuatan kita menepati rukun dan syarat, menepati kaedah ataupun perkara yang telah ditentukan oleh syarak, tetapi hati kita juga perlu diikhlaskan kerana Allah, kerana di situlah punca penerimaan sesuatu amalan. Dan kenapa adilnya Allah melihat sesuatu yang ada di dalam hati? Kerana setiap orang dalam hatinya berbeza-beza. Dan itulah yang menentukan pahala bagi setiap amalan yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita solat berjemaah di masjid, kan, saf tu tegak lurus, saf pertama, saf kedua. Dari segi perbuatannya sama. Bermula daripada imam takbiratul ihram sampailah akhir bagi salam, sama perbuatannya ikut imam. Adakah pahala setiap orang sama, tuan-tuan? Pahala setiap orang tak sama. Kenapa tak sama? Kerana tadi disebut dalam hadis, Allah memberikan ganjaran berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya. Pergerakan sama, angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian bacaannya sama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi dalam hati setiap orang, ada orang yang khusyuk, solatnya itu memang fokus, tawajuh, betul-betul dia khusyuk, khusyuk, khuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahalanya lebih. Ada orang lain pula dia solat tapi hatinya tak khusyuk,
kan. Kena pula sebelum solat tu dia baru bergaduh dengan kawan dia, kan, tengah balas-balas WhatsApp, habis-habis balas dia campak handphone dia, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Jadi dalam hati dia tu bermain apa dia? Duk marah kawan dia, duk fikir macam-macam, kan. Orang yang sebelum dia semayang tu dia mungkin dia sibuk dengan pekerjaan dia. Ada orang sebelum semayang dia tengok movie, dia tengok cerita, kan, cerita pula tentang penyiasatan satu jenayah, kan, siapakah pembunuh sebenar, tengah cari pembunuh siapa. Jadi bila dia semayang, duk sibuk cari siapa yang bunuh kawan ni masa tengah solat. Ada satu cerita ni, seorang lelaki ni, dia kehilangan barang. Dia hilang barang dia, kemudian dia jumpa dengan guru dia. Jumpa guru dia, beritahulah, Syekh, saya ni hilang barang saya ni, macam mana saya nak cari barang saya ni. Jadi Syekh dia kata, sekarang ni kamu pergi sana, kamu solat sunat 2 rakaat. Jadi kawan ni pun okey lah, dia pun kemudian solat sunat 2 rakaat. Habis saja solat sunat, bagi salam, dia jumpa dengan Syekh. Syekh, saya dah ingat dah kat mana saya letak. Terima kasih lah kerana solat saya tadi menyebabkan saya boleh ingat balik mana saya letak barang saya. Syekh tu kata, sebenarnya kamu ingat semula mana kamu letak barang kamu kerana kamu tidak khusyuk dalam solat, dan syaitan memang mendatangkan kita ni supaya kita sibuk perkara yang lain. Masa tengah semayang tu dia ingat mana dia datang tadi, masuk ke pintu ni, barang tadi letak kat sini, kemudian dia tinggal barang tu, barang tu kat situ. Tengah semayang boleh ingat. Dan inilah yang berlaku dalam solat kita, dan mungkin menyebabkan pahala kita tak sama dengan kawan sebelah yang khusyuk, kawan sebelah yang fokus pada ibadah dia. Sebab tu saya kata tadi, walaupun perbuatannya sama, perkataannya sama, tetapi pahalanya tidak sama. Ada orang dia solat juga, tapi dia bukan niat kerana Allah. Dia niat nak menunjuk dengan orang, ataupun dia niat memang semayang tu sebab orang lah, kan. Biasanya semayang, dia tak semayang, subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, tapi pagi tu bangun subuh jadi imam pula. Kenapa jadi imam? Sebab pak mentua datang rumah, kan. Pak mentua pagi-pagi dah siap mandi dah, kita ni aduh tak semayang, malu pula, kan. Jadi semayanglah sekali, jadi imam pula. Kalau ikutkan tak nak semayang. Jadi di situ niat je sudah bukan kerana Allah, pahalanya tak sama dengan orang yang niat solatnya kerana Allah. Itu menunjukkan adilnya Allah, memberikan ganjaran pahala itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau orang berpuasa, mungkin pahala setiap orang tak sama. Kerana apa? Kerana setiap orang ada keadaannya yang tersendiri dalam dia nak berusaha melaksanakan dan menyempurnakan ibadahnya. Kan, kita puasa mungkin pagi kita sahur, kemudian kita pergi tempat kerja, naik kereta, buka aircon sampai pejabat, duduk dalam aircon lagi, kan. Bila penat kita rehat, boleh tidur dan sebagainya. Balik rumah, masuk waktu berbuka, kita kata apa? Kita kata rasa macam tak puasa pula, kan. Badan sedap, segar lagi. Beza dengan orang, mungkin dia pagi-pagi dia keluar rumah pergi kerja, bawah panas terik matahari. Mungkin kerjanya penat dan dia berusaha bertahan untuk sempurnakan puasanya sampailah dia berbuka. Maka Allah lihat kesungguhan dalam hatinya, maka Allah berikan baginya pahala yang banyak daripada apa yang telah dilakukan. Sebab tu kita ni orang Islam ni orang yang beruntung, kerana Allah SWT memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu bila seseorang diuji oleh Allah SWT, maka dia sabar dengan ujian. Benda sabar ni benda tak nampak. Sabar ni benda yang tak nampak, tapi nilai sabar itu dihargai oleh Allah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar ini dengan tidak terhitung ganjarannya. Orang tu diuji dengan satu ujian, mungkin sakit yang berat. Kemudian dia berdoa, berikhtiar, dia sabar dengan sakit dia tu, mungkinlah sampai satu keadaan dia meninggal dunia, masih tak sembuh daripada penyakit dia. Tetapi dengan sebab dia sabar dan dia bertawakal kepada Allah, maka Allah selama dia sakit itu rupanya pahala dia daripada kesabaran itu tidak putus-putus. Itu yang dimaksudkan bighairi hisab. Daripada mana Allah SWT berikan ganjaran sabar itu? Daripada hatinya, yang sentiasa bersangka baik dengan Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya nak sebut berkaitan dengan adilnya Allah dalam memberikan ganjaran kepada setiap orang, kerana bukan sahaja dinilai daripada zahirnya, tetapi juga melihat kepada apa yang ada di dalam hatinya.
Tetapi tidaklah bila kita sebut kepentingan niat dan kepentingan apa yang ada di dalam hati itu untuk kita membenarkan yang orang kata tak apalah, semayang tak semayang pun tak apa, pakai niat aja. Kan? Contohnya ajaran-ajaran sesat. Kata kita tak perlu semayang. Ni semayang pakai niat. Makam orang niat ni makam paling tinggi. Tu ajaran sesat. Bukan kata ajaran sesat saja, ada juga orang yang ni saya pernah jumpalah kan, hamba Allah ni datang dekat kita kan, dia beritahu kata, saya ni ustaz, saya kerja, saya masuk pagi pukul 4, pukul 5. Bila masuk waktu subuh nak semayang tak boleh semayang. Bos tak kasi semayang. Sebab apa? Sebab tengah sibuk kan. Mungkin kerja kedai sayur ke, kerja kilang dan sebagainya. Waktu tu tengah sibuk, tak boleh nak berhenti solat. Jadi saya kata kat dia, kalau nak pergi tandas boleh tak? Kalau pergi tandas bos bagi tak? Kalau pergi tandas boleh lah. Tandas tu mungkin kita masuk 5 minit, mungkin 10 minit. Jadi solat tu mungkin berapa minit sahaja. Kalau kita ada wuduk kan, tempat kita berdiri tu menghadap kiblat dengan tempat yang bersih, kita solat 2 rakaat, sambung kerja kita balik. Jadi maknanya kita perlulah sesuaikan dengan apa yang disyariatkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang kata dia terpaksa tinggalkan solat dengan alasan dia kata Allah tahu apa yang ada dalam hati dia. Ini pernah ada orang jumpa saya juga kan, dia kata dia balik kerja pukul 6, kadang sampai rumah dah masuk waktu isyak. Jadi kadang skip asar, skip maghrib. Skip tu maknanya tak solat lah kan. Tapi alasan yang dia bagi apa? Allah tahu apa ada dalam hati saya. Boleh tak terima alasan ni? Tadi tak semayang, sebab apa? Pekerjaan dia tak membolehkan dia semayang. Jadi dia kata Allah tahu apa ada dalam hati saya. Bila balik kerja dah lambat, duduk dalam jam, sampai rumah dah maghrib, dah penat, rehat-rehat, tidur, tak sempat semayang maghrib, tak solat isyak. Kemudian kata dia Allah tahu apa dalam hati. Seolah-olah Allah tahu dalam hati saya nak solat, tapi saya tak boleh solat. Adakah boleh diterima alasan begini? Saya kata sebab Allah tahu apa dalam hati kamu lah, Allah SWT akan mengazab kamu atau memberikan balasan kepada kamu. Jadi tidak ada alasan untuk kita kata Allah tahu apa dalam hati. Ni kan, sebab kadang setengah orang kan, dengan sebab pekerjaan dia meninggalkan solatnya. Seolah-olah dia membesarkan pekerjaannya, pendapatan dia, bos dia lebih daripada membesarkan Allah. Kan, seolah-olah kata dengan Allah ni boleh kira lah. Kan, dengan Tuhan ni semayang ni boleh kira lagi dah. Dengan bos tak boleh. Kalau dengan bos, kalau kita semayang juga, bos pecat kita, buang kita, siapa nak bagi kita makan? Seolah-olah begitulah. Jadi kalau keadaannya macam gitu, jadi siapakah yang lebih besar pada diri kita? Adakah pekerjaan kita atau Allah? Siapakah keutamaan kita? Adakah pekerjaan kita atau Allah? Jadi dalam bab ini bukan sahaja berkaitan dengan meninggalkan solat, tapi dia berkaitan dengan akidah. Kan, dia boleh merosakkan akidah. Sebab apa? Kita membesarkan pekerjaan, membesarkan majikan kita lebih daripada Allah, sehingga kita mengikut kata majikan, meninggalkan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang maknanya berkaitan dengan niat. Jadi jangan kita memudah-mudah bila kata setiap amalan tu Allah berikan berdasarkan niat, kita meninggalkan perkara yang disyariatkan. Jadi perlu selaras antara perkara syariat, iaitu perkara yang kewajipan kita perlu laksanakan dengan perkara yang ada di dalam hati kita. Dan dalam bab syariat ni kita belajar fiqh. Fiqh tu bab syariat lah. Kan, dalam masalah hati ni adalah berkaitan dengan tasawuf. Jadi ulama sebutkan barang siapa yang man tasawwafa walam tafaqqah, siapa yang bertasawuf tapi dia tak bertafaqquh, faqad tazandak, boleh sesat. Siapa yang man tasawwaf wa man tafaqqah walam tasawwaf faqad tafassaq, siapa yang hanya mengambil tafaqquh, kan dia belajar ilmu syariat tapi tidak disulam dengan tasawuf, tidak ada penyucian hati, penyucian jiwa, maka dia boleh jadi orang yang rosak amalan dia. Kan, maknanya ekstrim kan, tapi maknanya dia ekstrim, dia pegang dengan satu pandangan kemudian mengkafirkan orang lain, tidak ada unsur tasawuf dalam hatinya, maka boleh menyebabkan amalannya rosak. Jadi bagaimana nak jadi amalan yang sebenar-benar, mestilah digabungkan antara tafaqquh dengan tasawuf, iaitu kita melaksanakan sesuai dengan syariat, dalam masa yang sama kita mengikhlaskan hati kerana Allah, membersihkan diri dan jiwa kita supaya amalan kita itu yang kita laksanakan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kata hadis ni hadis yang sangat penting.
Kemudian dalam hadis Nabi SAW kaitkan apa yang Nabi sebut tentang niat itu dengan peristiwa hijrah. Itu yang saya kata hadis ni juga ada cerita tentang hijrah. Nabi kata barang siapa yang berhijrah dan hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul, maka dia mendapat pahala hijrah itu kerana Allah dan Rasul. Maknanya perjalanan hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perjalanannya sama, mungkin jaraknya sama, masanya sama, tapi setiap orang ada perkara yang berada dalam hatinya yang menyebabkan dia berhijrah. Jadi Nabi kata kalau dalam hatinya tu dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin dinikmatinya, ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maknanya dihijrah juga sama dengan Nabi, sama dengan para sahabat, tetapi dalam hatinya mungkin dia hijrah itu sebab dia nakkan suasana yang baru. Kan mungkin dekat Mekah bisnes tak menjadi, nak try bisnes kat Madinah. Mungkin dekat Mekah suasananya tak seronok, mungkin ada ancaman siksaan dan sebagainya. Jadi dia nak tukar suasana, tukar angin di Madinah. Jadi dia dapat apa yang diniatkan. Ataupun ada orang yang dia berhijrah kerana nak berkahwin. Ini kita sebut dalam kitab, disebut hijrah Ummul Qis. Yang mana satu ketika Ummul Qis ni dipinang oleh seorang lelaki. Kebetulan masa tu Nabi mengarahkan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi Ummul Qis bagi satu syarat kepada lelaki yang meminang dia tadi, kalau kamu nak aku terima pinangan kamu, kamu hendaklah berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Jadi lelaki tadi berhijrah ke Madinah. Apa yang dia dapat? Dapatlah kahwin dengan Ummul Qis. Jadi begitulah seseorang itu diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka hendaklah kita mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala amalan, segala perbuatan kita. Bila kita punya perbuatan, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebenar-benar matlamat dari segi kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kan penat kalau kita melakukan apa yang disyariatkan tapi Allah tak terima. Kerana apa tak terima? Kerana hati kita itu ada perkara-perkara yang menyebabkan amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itulah berkaitan dengan hijrah yang dikaitkan dengan niat. Kemudian bila kata niat ini, maka kita sebutkan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan hati itulah perkara yang paling penting dalam jasad manusia. Walaupunlah kita kata dalam jasad kita ni jantunglah yang penting, sebab jantung itu mengepam darah ke seluruh badan. Kalau berhenti jantung tu matilah kita ni. Tapi dalam satu hadis Nabi kata berkaitan dengan kepentingan hati ini, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah dalam badan manusia ada seketul daging, yang mana kalau baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau buruk daging itu, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah daging itu adalah hati. Jadi hati ini adalah tempat letaknya niat. Maka hendaklah kita bersihkan hati kita, maka insya-Allah segala amalan-amalan kita juga akan bersih daripada perkara-perkara yang merosakkan amalan. Mana perkara merosakkan amalan ni? Penyakit hati lah. Apa penyakit hati? Kalau dalam bab tasawuf kita belajar tentang riak, tentang takabur, tentang sum'ah, kan? Tentang nifaq yang berada di dalam hati yang boleh merosakkan amalan. Walaupun hati itu kecil saja, tapi dialah punca amalan itu diterima ataupun ditolak. Maka dengan sebab itu ulama gariskan beberapa perkara yang mungkin banyak lagi kita boleh dapatkan, tetapi saya nak sebutkan beberapa perkara yang boleh kita laksanakan untuk membersihkan hati. Jadi perkara yang membersihkan hati yang pertama adalah ibadah. Kita nak bersihkan hati kita banyakkan ibadah. Kerana ibadah itu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang itu membersihkan hati. Kerana orang yang meninggalkan ibadah, contohnya ibadah yang wajib, maka iman dia akan menurun.
Banyak ibadah iman meningkat, kurang ibadah iman menurun. Bila iman turun tu cenderung melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi dengan sebab itu kita banyaklah melakukan ibadah, sama ada solat sunatnya, kefarduan itu keutamaan lah, kemudian ditambahkan dengan perkara-perkara yang sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan zikrullah. Berzikir mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir mengingati Allah itu memberikan ketenangan kepada hati. Ini sebut tentang hati, kan, nak bersihkan hati, nak tenangkan hati adalah dengan banyak mengingati Allah. Kan, sama ada dengan zikir-zikir yang ma'thur daripada Nabi SAW. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ataupun zikir dengan maksud kita bermuhasabah. Kan, kita melihat kebesaran Allah, kita berjalan melihat kebesaran Allah pun satu bentuk kita mengingati Allah. Kita melihat maknanya alam yang indah, yang cantik Allah ciptakan. Kan, kita melihat tumbuh-tumbuhan, melihat lautan, melihat apa jugalah, kan, tanaman dan sebagainya. Kita mengingati kebesaran Allah, itu juga antara bentuk-bentuk zikrullah. Juga kita membacakan Al-Quran, itu juga bentuk kita mengingati Allah. Jadi zikrullah itu memberikan ketenangan kepada hati. Hari ini ramai orang ada masalah jiwa, kan, tak kira lah orang sebut masalah mental ke, masalah jiwa ke, stres, pressure, macam-macam lah dengan kehidupan dunia. Jadi Allah bagi dah dia punya antara solution dia. Kita banyakkan berzikir mengingati Allah, maka ia memberikan ketenangan kepada hati. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir ibarat orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau kita ni tak berzikir, mungkin hati kita akan mati. Jadi dengan sebab itu banyakkanlah berzikir, terutama dengan zikir-zikir yang ma'thur, kerana ialah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Kita baca Quran, dengar Al-Quran, itu juga termasuk ibadah yang sangat dituntut dan digalakkan. Bukan sahaja membaca, bahkan mendengar juga satu ibadah. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka dengarkan ia dan jangan kamu bercakap-cakap. Nak ceritanya, dengar Quran pun satu ibadah. Mungkin ada orang dia tak lancar baca Quran. Bila tak lancar ni kadang-kadang bacanya tak boleh banyak. Dia baca setengah muka je, kepala je dah pening dah. Kan? Dah stres dah. Mata pun dah mengantuk. Jadi nak buat apa? Buka bacaan Quran, dengar. Ataupun pergi majlis-majlis bacaan Al-Quran, join, baca sama-sama. Ataupun kalau ada majlis tadarus, ikut sekali. Ataupun sekurang-kurang tadi saya kata, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mendengarkan, membacanya mendapat pahala yang banyak. Kalau cerita tentang fadilat Quran ni banyak lagi lah, luas perbincangan dia. Tapi nak cerita itu perkara yang boleh membersihkan dan mengubati hati. Apatah lagi kalau kita tadabbur isi kandungan Al-Quran. Kerana Quran ini dalamnya ada syifa, kan, ada penyembuh. Kerana apa tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana dalam Quran ini bila kita baca tentang ayat tauhid, yang maknanya bertambah keimanan kita. Kerana dalam Quran Allah SWT menceritakan tentang dirinya, tentang Allah. Allah kata, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'min, sehinggalah akhir ayat. Maknanya Allah SWT memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Bila kita baca ayat-ayat ini tentang tauhid, maka bertambah keimanan kita kepada Allah. Dalam Quran cerita tentang perkara-perkara syariat, sumber kita punya sumber hukum syarak kita. Jadi bila baca tentang ayat-ayat syariat ni, maka bertambah keimanan kita dengan apa yang kita lakukan. Rupanya ni perintah daripada Allah. Baca tentang kisah-kisah Nabi-Nabi di dalam Al-Quran, bertambah keimanan kita. Dan inilah antara yang memberi kekuatan kepada Nabi SAW, diuthabbita bihi fuadak, untuk cerita-cerita para Nabi ni untuk menguatkan hati Rasul SAW. Cerita tentang hari kiamat meningkatkan keimanan kita dan menambahkan kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah. Itu maksud tadabbur Al-Quran itu, membersihkan hati. Jadi kalau kita tak mampu nak baca sendiri, tak mampu nak faham sendiri, maka duduklah dalam majlis ilmu, terutama yang menghuraikan dan yang mensyarahkan tentang ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran.
Jadi itu yang ketiga, perkara yang menyucikan hati itu adalah membaca Al-Quran dan tadabbur akan isi kandungannya. Perkara yang keempat adalah menghindari maksiat. Perkara yang bersihkan hati, menghindari maksiat. Kerana bila seseorang melakukan maksiat, maka jadilah titik hitam di dalam hatinya. Kan, mula-mula 1 titik, 2 titik, kemudian semakin banyak, menyebabkan hati menjadi hitam, menjadi keras. Bila hati menjadi keras, maka payah nak mendapatkan hidayah daripada Allah dan payah nak mendengar nasihat dan cenderung untuk dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dalam satu syair dia menceritakan berkaitan dengan pengaduan dia. Dia mengadu dengan guru dia, nama guru dia Imam Waqi'. Kalau tuan-tuan pergi ziarah ke Mesir, dekat dengan makam, dekat masjid Imam Syafi'i, dalam perjalanan tu kita akan jumpa satu makam Imam Waqi'. Imam Waqi' ni adalah guru kepada Imam Syafi'i. Ada satu syair dia yang masyhur menceritakan tentang guru dia. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'a su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Imam Syafi'i menyatakan, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kenapa buruknya hafalannya? Satu hari itu dikatakan Imam Syafi'i, dia jalan perjalanan ke rumah guru dia, seorang wanita lalu di hadapan dia, kemudian terselak angin, mungkin angin bertiup, ternampak sikit betis dia. Jadi benda tu mengganggu fikiran dia sehingga dia payah nak menghafal atau mengulang hafalan dia. Jadi dia mengadu dengan gurunya, tuan guru, Syekh, aku ni hari ni merasakan hafalanku lemah, hafalanku buruk, su'al hifzi, buruk hafalanku. Maka apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i kata, maka Imam Waqi' menyuruh aku supaya aku meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan Imam Waqi' memberitahu kepada aku bahawa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi li'asi, dan cahaya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi dengan sebab maksiat tadi boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan Imam Syafi'i, bukan maksiat pun, mungkin dia tak sengaja, tapi perkara itulah yang mengganggu hafalan dia. Maka Imam Waqi' suruh tinggalkan perkara maksiat, kerana perkara maksiat itulah yang menghalang cahaya Allah daripada masuk dan memberikan petunjuk kepada setiap orang. Jadi sebab itulah cara mengubati hati ialah meninggalkan maksiat, dan orang yang meninggalkan maksiat dia akan mudah melakukan ibadah. Orang yang kebiasaannya macam itulah, dia punya sifat dia kan, banyak buat maksiat, maka dia cenderung untuk tinggalkan ibadah. Kalau dia meninggalkan ibadah, maka dia banyak melakukan maksiat, maka dia cenderung meninggalkan ibadah. Bila dia meninggalkan maksiat, maka dia cenderung untuk menambahkan ibadah. Jadi sebab itulah Imam Syahid Hasan Al-Banna sebut, kan, diri kamu hendaklah disibukkan dengan perkara yang baik. Kan, kerana jika kamu tidak menyibukkan dengan perkara yang baik, maka dia akan menyibukkan kamu dengan perkara yang jahat. Kita kena sibukkan dengan buat benda baik, dengan ibadah, dengan majlis ilmu, dengan bergaul dengan orang yang baik, maka barulah kita akan dapat maknanya mengelakkan daripada perkara-perkara yang maksiat dan perkara-perkara yang lara. Itu yang keempat, hindari maksiat. Yang kelima, yang terakhir saya nak sebut malam ni, cara membersihkan hati adalah dengan bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Maksud berkumpul ni maksudnya berkawan ataupun bersama dalam satu majlis. Jadi antara tempat yang kita boleh jumpa ramai orang soleh ni dekat mana? Dekat masjid, dekat surau. Kan? Kerana kita datang hadir ini dengan tujuan yang sama. Kita nak buat ibadah. Mungkinlah kawan tu kat luar dia macam-macam perangai dia, tetapi dia tidaklah datang ke masjid dia nak buat maksiat. Dia tak datang ke masjid dia nak buat dosa, tapi niat tujuan dia untuk beribadah. Jadi kita nak dapatkan hati yang bersih, antaranya kita banyak datang masjid, datang surau, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis Al-Quran. Jadi
kesungguhan kita untuk suhbah salihin inilah yang boleh membersihkan hati. Bukanlah maksud kita kena tinggalkan kawan-kawan kita yang dekat pejabat ataupun dekat luar, kawan-kawan kita yang lain. Maknanya tak boleh nak kawan ke dengan kawan-kawan yang lain. Kita ni pun tak berapa nak baik. Jadi bukanlah begitu. Dalam bab muamalah silakan. Dengan orang bukan Islam pun boleh kita berkawan. Tetapi dalam bab membersihkan hati, maka kita carilah kawan-kawan, carilah dipanggil bi'ah yang salihah, suasana yang baik untuk membersihkan dan membentuk hati kita supaya lebih mudah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maknanya dalam bahasa Arab juga disebut sebagai suhbah salihin. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun kita dapat banyak kelebihan kebaikan. Duduk dalam masjid dapat banyak kelebihan dan kebaikan. Dan berkawan dengan orang-orang soleh juga dapat banyak kebaikan, kelebihan. Maka kita nakkan kebaikan itu supaya memudahkan kita juga melakukan kebaikan. Jadi kadang-kadang orang dia dah tepu dah kan dengan dunia ni, maka singgahlah ke masjid, ke surau untuk sekurang-kurangnya dia bersama dengan orang-orang yang nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita nak memahami hadis tentang niat ini, maka kita kena pastikan kita tidak memahaminya dengan maksud yang salah. Maksud saya kata tadilah, pada permulaan tadi, maknanya jangan sampai kita menganggap pekerjaan itu cukup dengan niat, walaupun niat yang baik itu mendatangkan pahala. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala ni maha baik. Ni mafhum hadis tu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala atas setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Wa in hamma bi hasanah, sekiranya seseorang itu dia berniat dalam hatinya nak melakukan suatu kebaikan, baru niat aja, belum buat lagi, maka diberikan baginya pahala ibadah yang sempurna. Ini berkaitan dengan niat. Niat nak buat baik, belum buat lagi, Allah bagi pahala sempurna. Kita niat nanti nak pergi masjid, nak masuk sedekah RM10. Niat sahaja Allah bagi pahala seolah kita dah bersedekah RM10. Tapi bila kita laksanakan apa yang kita niatkan, maka Allah akan berikan ganjaran pahala antara 10 sampai 700 kali ganda. Ini sebut dalam hadis. Allah kata Allah akan gandakan bi asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan yang kita buat digandakan 10 kali. Kalau kita belum buat, niat saja dapat pahala penuh. Itulah rahmat daripada Allah. Niat saja dapat pahala penuh. Kan, kalau kita buat dapat 10 sampai 700 kali ganda. 700 ni contoh kita sedekah. Kan Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, maka seumpama orang yang seumpama sebatang pohon yang daripada pohon itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji. Maknanya ada 700. Begitulah gandaan orang yang banyak bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah. Itulah gandaan-gandaan pahala yang Allah berikan setiap orang yang melaksanakan apa yang diniatkan. Tapi kalau orang tu dia berniat melakukan suatu kejahatan dan dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapat dosa daripada apa yang dia niatkan. Dan kalau dia melakukannya, baginya satu dosa. Maknanya kalau dia buat juga apa yang dia niatkan kejahatan itu, baginya satu dosa. Berbanding dengan kebaikan tadi, bagi orang yang melaksanakan, maka baginya 10 sehingga 700 kali ganda. Sebab tu kita kena banyak memperbanyakkan niat yang baik, supaya Allah SWT memberikan ganjaran daripada apa yang kita niatkan, dan berusaha untuk melaksanakannya sekurang-kurangnya. Kalau kita tak sempat melakukan perkara tersebut, mudah-mudahan diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertepatanlah dengan tahun baru hijrah, maka kita pun kenalah berhijrah juga, zahir dan batin kita ke arah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah ke arah kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan kita ini bertambah semakin hari semakin meninggalkan kita.
Yang semakin dekat itu kematian, dan kematian itulah yang mendekatkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah persiapan untuk menghadapi kematian dengan amal-amal yang baik dan juga dengan hati yang bersih. Kerana dalam Quran Allah SWT kata, setiap orang ni akan bertemu Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat sejahtera, dengan amal yang soleh dan hati yang selamat dan sejahtera. Jadi itulah perkongsian saya pada malam ini berkaitan dengan hadis tentang niat dan juga dikaitkan dengan hijrah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan daripada hadis yang kita dengarkan insya-Allah, dan kita semua dapat berhijrah ke arah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan kita dalam keimanan dan dalam ketaatan kepada Allah SWT insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.